minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, warga kerja Bidara Kontingen Perak pada pagi ini dapat sama-sama berkumpul. Apa cuaca kita pada pagi ini, hujan, ada gerimis dan hujan semula. Tapi alhamdulillah, dengan semangat yang ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dapat berkumpul pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum saya meneruskan sesi taklimat yang ini berkenaan dengan taklimat pengurusan kewangan untuk tabungan haji, saya memperkenalkan dulu diri saya. Saya Muhammad Fikri bin Muhammad Khalil, Ketua Pemasaran Tabung Haji Negeri Perak. Mana insyaAllah pada hari ini, pada pagi ini akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit info terkini berkenaan dengan tabungan-tabungan di tabung haji, yang mana kita rasa benda ini adalah satu perkara yang perlu diketahui oleh tuan-tuan dan puan-puan sebagai salah satu langkah, yang mana satu langkah permulaan dan juga berterusan, yang mana pada akhirnya menggunakan wang ini adalah untuk tujuan bagi rukun Islam yang kelima, yang ini menunaikan haji. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu tahu tabungan-tabungan yang kita perlu ada sebenarnya untuk setiap daripada kita. Kira-kira lah sama ada kita adalah seorang yang bujang ataupun yang telah berkahwin. Tabungan ini perlu kita membahagi-bahagikan. Makna katanya tabungan kita ni tidaklah diletakkan dalam satu bakul. Dalam istilah pelaburan kata, sebiji telur ni janganlah diletakkan dalam satu bakul sahaja. Perlulah diletakkan di pelbagai bakul. Jadi ianya diimplementkan di dalam tabungan kita juga. Yang pertamanya adalah tabungan kesihatan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, siapa yang kat sini kita boleh jamin kita akan sihat sehinggalah hujung hayat kita? Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Even pun yang muda pun boleh gugur dulu. Tak semestinya sakit itu pada ketika tua. Kadang-kadang yang muda ni pun dah boleh datang macam bagai penyakit. Jadi, apa payung kita perlu sediakan untuk kita cure kita punya sakit-sakit yang bakal mendatang ni? Yang ini dengan tabungan kita dari sudut tabungan kesihatan. Dan yang keduanya adalah tabungan kecemasan. Kita tak dapat memastikan apa perkara-perkara emergensi yang bakal berlaku pada diri kita. Sebagai contoh, kenderaan, problem, masalah kesihatan anak-anak, dan juga perkara-perkara kecemasan yang mungkin berlaku pada diri kita pada masa akan datang. Tabungan kecemasan ini juga adalah satu tabungan yang penting untuk kita bahagikan dalam pendapatan kita. Okay, dan seterusnya adalah tabungan untuk keluarga. Okey, tabungan keluarga ini adalah dimaksudkan dengan tabungan-tabungan pendidikan, makan minum, itu semuanya termasuk dalam tabungan keluarga. Okay, antara yang lain juga adalah tabungan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yang ini menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. Okey, mungkin ada di antara kita kat sini yang telah ada akaun tabung haji, alhamdulillah. Cumanya setelah ada akaun tabung haji, bagaimana kita nak memberanakkan lagi tabungan kita, wang simpanan kita di dalam akaun tabung haji ni? Ini adalah benda yang mustahab kiranya. Sebabnya yang pertama, pembukaan akaun tabung haji ni adalah perlu sebagai satu langkah permulaan untuk menunaikan fardu haji. Dan cumanya ada dari antara kita mungkin masih belum maklum. Kita ada pelbagai channel, ada pelbagai saluran untuk menambah tabungan, untuk meningkatkan
simpanan kita di dalam akaun tabung haji. Dan di antara tabungan-tabungan yang bagi kita adalah mustahak adalah tabungan pendidikan. Jadi sebab tu agensi BTPTN juga terus hadir pada hari ini. InsyaAllah mereka akan beri lebih detail lagi berkenaan dengan tabungan-tabungan pendidikan yang ada segala pihak BTPTN nanti. Dan juga tidak lupa adalah tabungan untuk persaraan. Ini juga adalah satu tabungan yang penting. Sebab bila kita telah bersara pada satu masa nanti, kita kena pastikan kita ada wang yang mencukupi untuk menyara hidup kita pada hari tua kelak. Kita tak pasti adakah pada masa persaraan nanti kita masih lagi ada kelegak yang kuat. Jadi dengan wang tabungan yang kita telah simpan sejak dari muda inilah insya-Allah akan membantu semasa usia persaraan tuan kelak. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Jadi sebelum kita pergi lebih detail lagi berkenaan dengan saluran-saluran simpanan di tabung haji ni, kita perlu tahu dahulu apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya kelebihan simpanan di tabung haji ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, simpanan di tabung haji ini adalah satu simpanan yang mana adalah simpanan 100% adalah simpanan daripada orang Islam. 100% simpanan daripada orang Islam. Dan setiap simpanan yang dibuat oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah diniagakan dan dilaburkan ke instrumen-instrumen patuh syariah. Jadi atas sebab itulah institusi tabung haji ini adalah satu institusi yang dipiawaikan ada mematuhi syariat Islam. Dan antara sebab yang keduanya, mengapa simpanan di tabung haji ini ada kelebihannya. Okey, kerana setiap simpanan tuan-tuan dan puan-puan di tabung haji ini ada sahamnya. Ada sahamnya untuk siapa? Ada saham tuan-tuan puan-puan di akhirat kelak dalam membantu untuk menyantuni para duyufur rahmat, para tetamu Allah yang mengerjakan haji. Macam mana caranya tu? Simpanan tuan-tuan dan puan-puan ini selain diniagakan dan dilaburkan dalam instrumen-instrumen patuh syariah, simpanan tuan-tuan puan-puan ini juga adalah digunakan juga untuk menampung kos-kos operasi bagi mengerjakan haji para duyufur rahmat ini. Mana katanya dari segi carta penerbangan, dari segi sajian makanan, penginapan para tetamu-tetamu Allah ini adalah sebahagian digunakan daripada simpanan tabungan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi janganlah kita anggap simpanan kita di tabung haji ini hanyalah simpanan itu tidur sahaja, tak ada apa-apa manfaat. Ada saham tuan-tuan dan puan-puan yang akan perolehi di akhirat kelak. Dan antara yang lain juga, simpanan di tabung haji ini adalah 100% dijamin oleh kerajaan. Jadi mana katanya di sini, setiap ringgit simpanan tuan-tuan dan puan-puan perempuan letakkan di dalam tabung haji ini adalah dijamin oleh kerajaan Malaysia. Sebagai contoh, auzubillah min zalik, tabung haji bankrupt, sebagai contoh. Auzubillah lah. Dijauhkanlah pada benda ini berlaku. Jadi setiap sen simpanan tuan-tuan perempuan ini tidak akan luar. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan simpan dalam akaun tabung haji ini RM1,000. Jadi RM1,000 itulah yang akan dilindungi oleh kerajaan Malaysia. Dan antara kelebihan yang lain juga adalah simpanan-simpanan di tabung haji ini adalah dikecualikan daripada cukai. Tuan, kalau simpan kat tabung haji ini, kita kena bayar zakat lagi tak? Kena bayar zakat sendiri lagi tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, setiap simpanan di tabung haji ini adalah ditunaikan zakat dalam bentuk zakat perniagaan. Mana katanya setiap simpanan tuan-tuan dan puan-puan ini diniagakan dan dilaburkan masalah instrumen patuh syariah, dan sebelum dipulangkan dalam bentuk agihan keuntungan, tabungan tuan-tuan puan-puan ini adalah dizakatkan terlebih dahulu. Dizakatkan terlebih dahulu dalam bentuk zakat perniagaan. Jadi agihan keuntungan yang tuan-tuan puan-puan perolehi adalah agihan keuntungan yang bersih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu lagi untuk menunaikan kewajipan zakat bagi individu. Dan ada juga yang bertanya,
simpanan tabung haji ni ada had limit tak? Berapa maksimum yang kita boleh simpan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk simpanan di tabung haji ini, tabung haji tidak menetapkan sebarang had maksimum simpanan tuan-tuan puan-puan yang ingin letakkan. Sebagai contoh, bila tuan-tuan puan-puan nak simpan seberapa banyak mana pun adalah terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya juga nak sentuh berkenaan dengan bila kita menyimpan di dalam tabung haji ini, bagaimana duit itu difungsikan, bagaimana duit itu digerak. Okey, setiap ringgit dana pendeposit yang diniagakan akan dizakatkan seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, dan sebahagiannya juga disalurkan kepada penerima yang layak melalui program-program CSR tabung haji yang dijalankan pada setiap tahun. Jadi mana kata simpanan tuan-tuan dan puan-puan ini selain dizakatkan, ianya juga digunakan juga sebagai satu program CSR tabung haji kepada penerima-penerima yang layak. Sebagai contoh, institusi pendidikan yang memerlukan untuk perbaikan prasarana, tandas-tandas yang rosak. Jadi daripada saluran ini juga digunakan sebagai bantuan kepada mereka. Okey, sebagai sedikit perkongsian lah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk negeri Perak Okey, ini adalah data bagi tahun 2022. Jadi dianggarkan sekiranya sebanyak 1.3 juta penduduk Islam yang ada di negeri Perak. Namun yang menjadi pendeposit tabung haji adalah sekitar 679,433 bilangan pendeposit. Yang ini dirangkumi sebanyak 48.87%, masih bawah 50%. Ini adalah gambaran lah, sedikit gambaran kita nak share. Mana kata kesedaran umat Islam yang ada di negeri Perak untuk memulakan tabungan di tabung haji ini boleh dikatakan masih lagi bawah 50%. Jadi atas sebab itulah kita sebahagian daripada komuniti yang ada di negeri Perak ini, insya-Allah kita mulakan azam dan niat kita pada langkah pertamanya untuk adakan akaun tabung haji terlebih dahulu. Okey, untuk kongsian juga pada tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya ada nyatakan setiap simpanan kita yang terletakkan dalam tabung haji ini akan dizakatkan. Okey, kalau untuk negeri Perak, zakat tabung haji ini akan disalurkan kepada maib lah. Okey, jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan lihat di paparan slide ni, okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat? Untuk tahun bermula tahun 2012 hingga 2022 je, saya ambil skala ni adalah skala bagi 10 tahun yang ke belakang. Okey, bagi tahun 2012 sehingga tahun 2021, ianya nampak peningkatan. Namun pada tahun 2022, bagian zakat tabung haji kepada Majlis Ummah Islam Perak adalah sebanyak 6.2 juta. Ianya ada penurunan sedikit. Jadi mengapa ini terjadi? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya simpanan kita di tabung haji ni, simpanan pendeposit di tabung haji ni meningkat, ianya juga akan beri sumbangan, akan meningkatkan kadar agihan zakat yang kita berikan kepada pusat-pusat zakat negeri. Jadi atas sebab itulah mengapa pentingnya sisi kita, simpanan-simpanan kita ni terus ditingkatkan agar agihan zakat ini juga dapat dipertingkatkan pada masa-masa mendatang. Okey, jadi bagaimana untuk kita meningkatkan tabungan kita kalau kita masih lagi belum ada akaun tabung haji? Jadi atas sebab inilah langkah pertama yang kita perlu lakukan sebelum kita meningkatkan tabungan, sebelum kita mendaftar haji, perlu ada akaun tabung haji terlebih dahulu. Bagaimana untuk meningkatkan tabungan, bagaimana nak mendaftar haji sekiranya kita masih lagi belum ada akaun tabung haji. Okey tuan-tuan dan puan-puan, di tabung haji ni ada dua jenis akaun. Saya rasa ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sedia maklum. Namun saya sentuhkan juga untuk makluman pada tuan-tuan dan puan untuk disampaikan kepada mereka yang mungkin tiada di dalam majlis ini. Okey tuan-tuan, untuk akaun tabung haji bagi akaun dewasa,
untuk pembukaan akaun dewasa ni adalah bermula 18 tahun dan ke atas. Dan seorang itu mestilah beragama Islam untuk membuka akaun tabung haji ni. Ini adalah termaktub dalam Akta Lembaga Tabung Haji ya. Okey, dan minimum pembukaan akaun tabung haji ni adalah dengan kadar RM2. Sebenarnya kadar RM2 ni kalau diikutkan sebenarnya ianya memang terlalu rendah. Memang amat-amat berpatutan lah sebenarnya. Namun pada pagi ini, pada hari ini, alhamdulillah, insyaAllah kaunter-kaunter tabung haji di belakang memberikan promosi, yang ini pembukaan akaun tabung haji pada hari ini secara percuma. Jadi mana tuan-tuan dan puan yang mungkin orang rumah yang belum ada akaun tabung haji ataupun anak-anak yang masih belum ada akaun tabung haji, ambillah peluang ini untuk bukakan akaun tabung haji dengan secara percuma pada hari ini, insya-Allah. Okey. Untuk akaun kanak-kanak pula macam mana? Nak buka akaun anak-anak. Apa yang prasyarat-syarat yang perlu dilakukan? Okey, yang pertamanya untuk akaun kanak-kanak ini dari segi umur adalah mereka di bawah 18 tahun. Dokumen apa yang perlu kita sertakan? Okey, yang pertamanya adalah sijil kelahiran dan juga MyKid sekiranya ada, dan juga MyCard penjaga. Jadi tuan-tuan dan puan nanti boleh luangkan sedikit masa sekiranya anak-anak belum ada akaun tabung haji, boleh pergi ke kaunter kita di belakang untuk bukakan akaun mereka secara percuma. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu hadiah. Sekiranya tuan-tuan dan puan, anak-anak belum ada akaun tabung haji lagi, anggaplah ini sebagai satu hadiah permulaan untuk anak tuan-tuan dan puan, sebagai permulaan untuk langkah anak ini untuk mengerjakan haji pada masa kelak. Okey, tuan-tuan dan puan, mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi terfikir untuk buka akaun tabung haji sekarang ni perlu tak isi-isi borang lagi? Sebab kalau pergi kaunter kena isi borang buka akaun macam-macam, isi-isi salah pula isi, ambil borang baru lagi, salah lagi isi, dah makan masa. Okey. Jadi apa alternatifnya untuk tuan-tuan dan puan? Okey, sekarang ni pihak tabung haji telah melancarkan satu aplikasi T-Jari Online. Ini adalah salah satu aplikasi tabung haji online yang mana pihak tuan-tuan dan puan yang masih belum ada akaun tabung haji boleh berbuat demikian untuk pembukaan akaun secara atas talian. Ya, tuan-tuan dan puan hanya perlu layari laman web www.tjari.com.my dan di situ ada ruangan pembukaan akaun TH. Hanya isi saja butiran-butiran yang diperlukan di situ dan buat pengaktifan. Kaunter tabung haji kita ada di belakang. Tuan-tuan puan isi maklumat pembukaan akaun secara atas talian ni dan terus buat pengaktifan. Kita hanya mengambil biometrik saja untuk pengaktifan. Okey. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah katalah tuan-tuan dan puan telah ada akaun tabung haji. Okey. Macam mana untuk saya tingkatkan simpanan saya? Bagaimana untuk caranya untuk saya tingkatkan tabungan saya di dalam tabung haji ni? Akaun tabung haji dah buka ni, tapi mungkin ada di kalangan kita yang nampak untuk tingkatkan tabungan, untuk tambah simpanan kita, kena pergi ke kaunter. Kena pergi ke kaunter, ambil masa lagi sampai ke cawangan ke kaunter tabung haji, nak kena ambil nombor dulu, tunggu lagi, makan masa berapa minit, orang ramai pula. Jadi kita ambil sabar, kita menunggu. Mungkin kita balik semula untuk urusan pada hari berikutnya. Jadi dekat situ ianya telah memakan masa tuan-tuan dan puan, semata-mata untuk menambah simpanan di tabung haji. Jadi atas sebab tu saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsikan pada tuan-tuan dan puan alternatif yang lain untuk tuan-tuan dan puan menambahkan tabungan di dalam tabung haji. Okey. Selain untuk urusan penambahan simpanan wang kita di cawangan-cawangan, di kaunter-kaunter tabung haji, okey, antara yang lainnya, tuan-tuan dan puan boleh membuat penambahan tabungan tuan-tuan dan puan secara caroman potongan gaji. Okey. Jadi mungkin ada yang berkata oleh kita, Senang saya tak nak potongkan sikit gaji saya sebab nak buat loan. Bila nampak ada potongan tabung haji, dia seolah-olah nampak macam komitmen kita banyak. Jadi, saya tak luluskan permohonan loan saya.
Jadi macam mana? Ada cara yang lain, sekiranya tuan-tuan dan puan tidak mahu menggunakan option cara rumah potongan gaji ni sebagai salah satu cara untuk membuat penambahan tabungan, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan satu lagi alternatif, yang ini dengan caranya macam mana? Tuan-tuan dan puan boleh linkkan akaun tabung haji tuan-tuan dan puan dengan rakan bank, rakan strategik kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada beberapa rakan strategik yang bersama dengan tabung haji. Yang ini Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB dan juga Maybank. Yang mana bank-bank ini tuan-tuan dan puan boleh linkkan akaun simpanan tabung haji puan dengan bank-bank yang saya sebutkan ini. Bila kita dah linkkan akaun tabung haji kita dengan bank-bank yang tak ada ni, apa yang kita boleh buat? Bagi contoh, sekiranya tuan-tuan dan puan akaun gaji masuk dalam akaun Maybank sebagai contoh. Mungkin tuan-tuan dan puan mesti ada online banking kan? Mungkin beberapa ada CIMB Click, mungkin ada Maybank to you. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan telah linkkan akaun tabung haji, saya bagi contoh, linkkan dengan akaun Maybank dengan akaun Maybank. Okey, tuan-tuan dan puan boleh akses maklumat akaun tabung haji tuan-puan melalui Maybank to you sebenarnya. Okey. Bukan sekadar akses saja, tuan-tuan dan puan boleh membuat urusan pindahan wang daripada akaun bank tuan-tuan dan puan ke akaun tabung haji melalui online banking sahaja. Saya yakin tuan-tuan dan puan di sini mesti rata-rata majoritinya ada online banking. Jadi gunakan, manfaatkan kemudahan yang ada ini sebagai satu cara untuk menambahkan simpanan dan tabungan tuan-tuan di dalam tabung haji. Ada cara lain lagi tak selain daripada linkkan akaun tabung haji ni dengan akaun bank? Okey, tuan-tuan puan, kita juga pihak tabung haji ada melantik ejen-ejen kutipan yang berdaftar dengan tabung haji sebagai medium untuk tuan-tuan dan puan untuk menambahkan simpanan. Ada beberapa ejen kutipan yang pihak tabung haji lantik yang mana saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan pada slide yang seterusnya. Okey. Ada lagi alternatif yang lain, channel yang lain untuk tuan-tuan dan puan membuat tambahan simpanan. Yang ini melalui aplikasi Tijari yang saya ada sebut sebentar tadi. Okay. Melalui aplikasi Tijari online ni, tuan-tuan dan puan juga boleh membuat pindahan daripada online banking tuan-tuan dan puan ke akaun tabung haji melalui aplikasi Tijari. Saya akan perincikan pada slide yang berikutnya nanti. Dan antara medium yang lain juga yang tuan-tuan dan puan boleh gunakan adalah melalui aplikasi JomPay. JomPay ni ia boleh didapati di dalam online banking tuan-tuan dan puan. Yang mana JomPay ni adalah salah satu channel untuk membuat pindahan dana daripada akaun bank puan kepada akaun tabung haji. Okey. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu ilustrasi yang mana cara tuan-tuan dan puan untuk menambahkan tabungan dan simpanan tuan-tuan dan puan melalui cara potongan gaji. Melalui cara rumah potongan gaji. Bila kita kata cara rumah potongan gaji ni, mungkin kita rasa macam bunyinya macam payah, macam susah. Sebab benda ialah benda dipotong kan setiap bulan. Namun tuan-tuan dan puan, ini mungkin sedikit advice lah daripada pihak tabung haji. Tabungan untuk caruman ini bukanlah kita nak kata perlu tabungan potongan yang besar, nilai yang besar. Ianya boleh dimulakan dengan satu nilai yang mana tuan-tuan dan puan rasa adalah satu nilai yang mampu bagi tuan-tuan dan puan. Sebagai contoh, sekiranya setiap bulan tuan-tuan dan puan mampu untuk membuat caruman RM10 sebulan, tak apa, teruskan caruman itu. Sebab RM10 tu dia bukan sentiasa menjadi RM10 di dalam akaun tabung haji tuan-tuan dan puan. Ianya akan menganak, ia akan bertambah. Dan simpanan melalui potongan gaji ini sebenarnya adalah salah satu simpanan yang kita tidak sedar sebenarnya. Sedar tak sedar, duit di dalam akaun tabung haji itu bertambah. Ianya bertambah. Dan cukup pula untuk nilai tabungan kita tu untuk mendaftar haji pula. Sebenarnya ini adalah salah satu cara simpanan senyap yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan melalui cara rumah potongan gaji. Okey.
Jadi saya ada sentuh berkenaan dengan penambahan tabungan dan simpanan melalui rakan-rakan strategik tabung haji. Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Tadi saya lupa nak sentuh, ada satu lagi bank yang menjadi rakan strategik kita, iaitu M-Bank. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai akaun-akaun bank seperti yang tertera di layar skrin ini, tuan-tuan dan puan-puan ambil peluang ini, ambil manfaat ini untuk linkkan akaun tabung haji tuan-tuan dan puan-puan kepada akaun-akaun bank tuan-tuan dan puan-puan ini, sebagai salah satu cara untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menambahkan tabungan dan simpanan tuan-tuan dan puan-puan di dalam akaun tabung haji. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ejen kutipan simpanan tabung haji tadi saya ada sentuh. Ejen kutipan ini juga adalah salah satu cara, salah satu medium untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat urusan simpanan tuan-tuan dan puan-puan di dalam akaun tabung haji. Okey. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan lihat di paparan skrin ini, kita ada beberapa ejen kutipan. Di antaranya Post Malaysia, BSN, RHB Bank, Standard Chartered Sadiq, Kuwait Finance House, Aldic Bank, Bank Muamalat, Hong Leong Islamic Bank dan juga Afin Islamic. Kesemua ini adalah sebagai ejen kutipan simpanan tabung haji. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ini ada yang telah mempunyai akaun tabung haji dan ada juga yang telah mempunyai aplikasi tabung haji online, aplikasi Tijari. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada aplikasi Tijari ini, apa benda yang tuan-tuan boleh dapat melalui aplikasi tabung haji online Tijari ini? Okey, antaranya saya sentuh adalah satu cara untuk tuan-tuan perempuan untuk memudahkan pindahan dana daripada akaun bank tuan-tuan perempuan ke akaun tabung haji. Okey. Dan yang paling bagusnya adalah pindahan dana yang digunakan melalui FPX ini adalah tiada cas yang dikenakan. Dan pindahan yang boleh dilakukan oleh tuan-tuan dan perempuan adalah serendah RM5 dan maksimum RM30,000 bagi setiap transaksi pada satu hari. Okey. Seterusnya adalah salah satu cara simpanan yang ini melalui JomPay. Okey. Untuk JomPay ni, ianya terdapat di setiap online banking yang ada di dalam Malaysia ini. Okey, sebagai contoh CIMB Clicks, Maybank to You, Kuwait Finance House Online, semuanya ada medium JomPay ini sebagai salah satu cara untuk menambahkan simpanan tuan-tuan dan perempuan. Cumanya yang saya untuk maklumkan, untuk pindahan menggunakan JomPay ini, ianya adalah pindahan yang bukan pindahan secara real time. Anda katanya pindahan yang dilakukan melalui JomPay ini adalah bukannya kita pindah, kita buat pindah hari ini terus masuk ke akaun tabung haji pada waktu yang sama. Dia mengambil masa 1 hari bekerja. Dia ambil masa sikit lah sekiranya tuan-tuan dan perempuan melakukan transaksi pindahan melalui JomPay ini. Namun sekiranya tuan-tuan dan perempuan mungkin ada yang biasa, lebih biasa gunakan aplikasi JomPay ini sebagai satu cara untuk tambahan simpanan tuan-tuan perempuan, teruskan. Okey. Tadi saya telah sentuhkan cara medium-medium saluran yang tuan-tuan perempuan boleh gunakan untuk menambah caruman, menambah simpanan dan tabungan di dalam akaun tabung haji. Okey. Ada pendeposit yang bertanya kepada pihak tabung haji. Saya tengok kawan-kawan saya yang dah buka akaun tabung haji seusia dengan saya dah pergi haji, tapi semak profil pendeposit tersebut, kita dapat lihat pendeposit ini wangnya, tabungannya telah cukup untuk mendaftar haji, tapi sayangnya pendeposit ini tidak mendaftar haji. Berbeza dengan rakannya tadi yang telah menunaikan haji, ia telah ambil tindakan untuk mendaftar haji terlebih dahulu. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, pembukaan akaun tabung haji ini bukan bermakna tuan-tuan dan perempuan automatik berdaftar haji. Tidak. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan buka akaun tabung haji pada hari ini, ianya bukan bermakna tuan-tuan dan perempuan automatik berdaftar haji. Kerana untuk pendaftaran haji ini, tabungan di dalam akaun tuan-tuan dan perempuan adalah sekurang-kurangnya RM1,300. RM1,300 ini adalah nilai untuk pendaftaran haji.
Bagaimana untuk sampai ke tahap nilai 1,300 tu? Okey, boleh mulakan dengan tabungan sikit-sikit melalui cara-cara potongan gaji, melalui saluran-saluran yang saya telah kongsikan sebentar tadi. Jadi suka juga untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan, mungkin boleh sampaikan juga kepada warga kerja PDRM yang tiada di dalam majlis ini, yang ada akaun tabung haji, yang dah cukup tabungan dan simpanannya dalam tabung haji tapi belum daftar haji. Boleh sampaikan, ingatkan kepada mereka untuk mendaftar haji. Kerana sayang, duitnya dah cukup dalam akaun tabung haji. Akaun tabung haji dah buka sekian lama tapi tidak mendaftar haji. Bila tidak mendaftar haji, tuan-tuan dan puan tidak mendapat tahun giliran haji. Jadi itu sayangnya. Benda ni perlu diingatkan. Okey, satu perkara juga untuk sebagai pesanan kepada tuan-tuan dan puan yang mempunyai akaun tabung haji, okey, agar untuk mengemaskini maklumat tuan-tuan dan puan di akaun tabung haji sebelum 1 Oktober 2023 untuk mengelakkan akaun tabung haji tuan-tuan dan puan disekat daripada melakukan sebarang transaksi. Jadi apa perkara-perkara yang perlu dikemaskini di dalam akaun tabung haji ini? Sebagai contoh ya, anda kata tuan-tuan dan puan bertukar nombor telefon, bertukar tempat bertugas, bertukar alamat rumah, bertukar penamaan. Jadi perkara-perkara ini perlu diambil berat oleh tuan-tuan dan puan dengan mengambil tindakan untuk kemaskini maklumat setiap kali maklumat tuan-tuan dan puan-puan di akaun tabung haji ini berubah. Dan juga antara keperluan yang lainnya adalah untuk pihak tabung haji menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat tawaran pergi haji. Jadi bagaimana pihak tabung haji ingin menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya nombor telefon yang tertera di sistem kita nombor telefon lama ataupun alamat rumah untuk kita hantar surat tawaran untuk menggunakan haji. Alamat tu adalah alamat rumah lama, rumah kosong. Jadi di situ akan menimbul satu kesulitan lah kepada pihak tabung haji dan juga di pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas sebab ini saya menyuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan maklumat-maklumat tuan-tuan dan puan-puan di akaun tabung haji ini adalah maklumat yang terkini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar info untuk tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada 31 Julai 2023 tadi pihak tabung haji telah melancarkan satu produk yang ini dipanggil PH Khairat. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, PH Khairat ini adalah salah satu konsep perlindungan. Yang mana konsep perlindungan ini adalah sebanyak 12,000 perlindungan dengan kadar caruman RM28 satu tahun. Satu tahun ya, bukan satu bulan. RM28 perlindungan sebanyak RM12,000. Yang mana perlindungan RM12,000 ini adalah diberikan kepada penerima manfaat sekiranya si pendaftar berlaku kematian ataupun cacat upaya kekal. Jadi ambil juga peluang ini tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan dengan kadar harganya yang berpatutan RM28,000 setahun dengan perlindungan RM12,000 setahun. Ambil peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekurang-kurangnya penerima manfaat ada perlindungan kepada mereka sekiranya berlaku kematian ataupun cacat upaya kekal di kalangan kita. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit video grafik untuk di-sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa langkah pertama kita yang perlu dilakukan untuk pergi melangkah ke tanah suci? Okay, saya rangkumkan semula. Okay, yang pertamanya, apa yang kita perlu ada adalah pembukaan akaun tabung haji. Pelbagai channel kita boleh gunakan untuk pembukaan akaun tabung haji, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di paparan slide ini. Okey. Dan seterusnya, simpanan tuan-tuan secara berterusan di dalam akaun tabung haji. Pelbagai cara tuan-tuan dan puan boleh membuat simpanan secara berterusan. Sama ada dengan cara caruma potongan gaji yang telah saya sentuhkan sebentar tadi. Okey. Dan antara yang lainnya adalah melalui instrumen-instrumen rakan strategik tabung haji, melalui ejen kutipan tabung haji dan juga melalui sistem-sistem online Tijari Tabung Haji dan juga FPX.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang boleh disimpulkan di sini adalah insya-Allah sama-sama kita letakkan azam di dalam diri kita untuk langkah pertama, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum lagi ada akaun tabung haji, bukalah akaun tabung haji terlebih dahulu. Dan ambil juga peluang untuk membuka akaun tabung haji secara percuma pada hari ini. Dan mana pihak tuan-tuan dan puan-puan yang telah ada akaun tabung haji, tanamkan juga azam dalam diri tuan-tuan dan puan-puan untuk menambahkan tabungan tuan-tuan dan puan-puan di dalam akaun tabung haji. Walaupun serendah RM10 sekalipun, ianya juga adalah bermakna dan ianya akan bertambah-tambah pada masa yang akan datang. Dan seterusnya, hajat tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar haji itu tercapai, dan juga hajat untuk menunaikan haji yang diimpikan oleh tuan-tuan dan puan-puan juga tercapai, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa persoalan, ada perkara yang ingin ditanyakan, saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajukan soalan. Silakan. Puan, ada soalan ni? Tuan-tuan, puan-puan ada soalan ke? Kalau semua rasa okey, insya-Allah hari ini kita akan buka lebih kurang dalam 200 akaun yang baru. Kalau faham, insya-Allah. Itulah hasrat sebenarnya daripada pihak TH. Kalau misal kata ada yang orang kata ada sedikit masalah, mungkin nak tanya kita menabung ni tolak ke PCB? Saya dah banyak dah potong PCB. Mungkinlah saya pun tak tahu benda tu sebab tak kenal lagi PCB. Mungkin kan? Kalau tolak, okey. Ada lagi ke soalan-soalan yang mungkin terbuku dah lama nak tanya? Ini kita bagi peluang. Kalau nak pergi kaunter, parking jenuh juga tu, terpaksa pinjam IPD Ipoh punya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada persoalan, mungkin kalangan yang mungkin segan untuk bertanya secara publik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanyakan terus secara pribadi mungkin di kaunter kita di belakang. Boleh ajukan soalan juga. InsyaAllah juga pegawai kita sedia menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekian sahaja kongsian daripada pihak tabung haji pada pagi ini. Sekali lagi saya berharap dan menyeru pada tuan-tuan dan puan-puan, ambil peluang. Okey, tuan. Silakan. Ya, saya tanya sini lah. Boleh. Power kuat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan, semua yang ada. Bagaimana keadaan seseorang yang okey, contohnya katalah dia ni dah pergi haji sebenarnya tahun 90-an, waktu sistem tabung haji tu dah ada, dia dah pergi dah. Katalah kita ambil tahun 2000 lah, 2000 ke atas kan, sistem tu dah ada. So dia ni pergi haji pada waktu dia belum akil balik. Maksudnya dia pergi tu umur dia 10 tahun ke 11 tahun ke, mungkin ikut datuk dia, kopah dia kan. Sampai satu masa apabila dia daftar haji, dia nak pergi haji, pihak tabung haji kata, cik ni dah pergi haji kali pertama, cik tak boleh pergi kali kedua. Sedangkan dia pergi kali pertama tu usia dia belum mencecah akil balik. Dalam hukum, orang yang pergi haji sebelum akil balik ni wajib mengerjakan haji sekali lagi. Jadi macam mana untuk keadaan tuan? Okey, terima kasih Ustaz di atas persoalan tadi. Yang ini ada persoalan yang dikatakan pendeposit ni dia menunaikan haji pada usia sebelum akil balik. Ya. Okey, sebelum akil balik. Okey, dan jadi nama dia dalam sistem dah. Okey, dan namanya ada dalam sistem untuk pendaftaran haji. Mana katanya pendeposit ini telah mendaftar haji semula. Untuk mengerjakan haji pada tahun yang berikutnya lah. Di tahun yang diberikan dalam sistem. Okey. Untuk masalah ni, untuk isu ini, pendeposit ini yang mana telah menunaikan haji sebelum akil balik dan telah mendaftar haji semula dan diberikan tahun peruntukan haji yang terkini. Sebagai contohlah, pendeposit ini menunaikan haji pada tahun 2000.
Okey, pada tahun 2000 umurnya belum 18 tahun lagi. Ya. Okey. Dan mendaftar haji semula dan diberi contohlah tahun giliran haji pendeposit ini pada untuk menunaikan haji pada berikutnya adalah pada tahun 2030 contohnya, 2030. Okey. Dan 2030 ni pastilah kalau kita kirakan umurnya dah lebih 18 tahun. Okey. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh pendeposit ini? Okey, yang pertamanya ada dua option. Okey. Yang mana pendeposit ini boleh kemukakan rayuan di tabung haji melalui aplikasi T-Jari Online. Okey. Jadi bila sesi rayuan haji ni dibuka, sebagai contohlah sesi rayuan haji dibuka pada tahun 2024. Itu contoh. Pendeposit ini ingin mengerjakan haji, berhajat ingin mengerjakan haji pada tahun 2024 sebagai contohnya. Okey. Pendeposit ini boleh mengemukakan rayuan melalui aplikasi T-Jari yang dibuka oleh pihak tabung haji. Walaupun tahun giliran di dalam sistem ini ada 2030 tapi tiada halangan untuk pendeposit ini memohon mengemukakan rayuan untuk mengerjakan haji pada tahun berikutnya, pada tahun 2024. Okey. Kalau diikutkan untuk rekod 2023 ni, untuk pendeposit-pendeposit yang mengemukakan rayuan untuk menunaikan haji pada tahun 2023 ni, okey, dia ada option. Sekiranya pendeposit ini mengemukakan rayuan melalui aplikasi T-Jari ni, akan ada satu bahagian, ini untuk makluman untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ada satu bahagian konsep yang perlu ditik oleh pendeposit tersebut. Adakah pendeposit ini bersetuju untuk membuat bayaran penuh? Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan kos haji pada tahun 2023 ni adalah 30,850. Ini adalah kos haji sebenar bagi muasasah saya tak sebut untuk package. Ini adalah yang haji biasa muasasah 30,850. Jadi berbalik semula kepada pendeposit ni yang membuat rayuan ni, sekiranya pendeposit ini setuju untuk membuat bayaran penuh 30,850, yang saya nampak pendeposit ini dia beri keutamaan untuk menunaikan haji pada tahun 2023. Ianya berbalik kepada konsep istitaah, kemampuan. Sebab mengambil kira pendeposit ini adalah pendeposit yang mampu, jadi dia beri keutamaan untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Okey. Dan option yang kedua yang boleh dilakukan oleh pendeposit ini, okey, pendeposit ini juga sekiranya tak nak buat rayuan, okey, tak nak menggunakan saluran muasasah, boleh menggunakan saluran melalui pengelola jemaah haji. Maksudnya melalui agensi swasta lah, mengambil package-package yang pendeposit diinginkan untuk mengerjakan haji. Namun rayuan juga perlu dibuat. Kemungkinan pendeposit ini ingin mendapatkan sedikit keselesaan melalui pengeja haji menggunakan package. Jadi pendeposit ini boleh menggunakan option yang kedua, yang ini menggunakan saluran pengelola jemaah haji. Jadi sebenarnya ada ruang untuk pendeposit ni yang mana mungkin pemergian haji pada pertama kalinya umurnya belum cukup, tapi lucknya adalah dia telah mendaftar haji semula. Jadi untuk tahun penggiliran haji yang kedua ini, pendeposit ini boleh membuat rayuan. Tiada halangan untuk dia. Tapi ini sekadar makluman Ustaz, untuk makluman Ustaz lah. Hingga tahun 2018 pada tahun 2018, pendeposit yang mana telah mengerjakan haji tidak boleh mendaftar semula bermula 2018. Jadi mana kata pendeposit yang telah menunaikan haji sebelum menunaikan haji sebelum tahun 2018, okey, dan mendaftar semula, syaratnya adalah selepas 5 tahun pergi haji. Itu adalah syarat sebelum 2018. Maknanya contohnya dia pergi haji pada tahun 2010, balik haji setelah 5 tahun baru boleh daftar haji semula. Namun bermula 2018, yang mana pendeposit yang telah mengerjakan haji tidak boleh mendaftar semula untuk pemergian haji. Ini adalah sebenarnya salah satu tujuan.
Okey. Dan pin deposit tidak menaraikan nama waris. Macam mana tu? Okey. Cik Fitri? Ini adalah berkaitan dengan isu penamaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kesempatan ni untuk sentuh sedikitlah. Okey. Simpanan kita di tabung haji ni, setiap daripada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita di tabung haji ni kita juga menyarankan agar tuan-tuan dan puan-puan untuk meletakkan penama. Yang mana penama ini adalah berfungsi sebagai pemegang amanah kepada pemilik akaun tabung haji. Sekiranya berlaku apa? Sekiranya berlaku kematian, sekiranya pemilik akaun meninggal dunia. Jadi sekiranya akaun tuan-tuan dan perempuan ini ada penama, jadi adalah menjadi tanggungjawab si pemegang amanah, si penama ini untuk menguruskan tabungan akaun tabung haji si mati ini sebelum diagihkan mengikut agihan faraid. Jadi macam mana kalau pemilik akaun tabung haji ni ada akaun tapi tak ada penama? Jadi macam mana caranya tu? Macam mana waris nak urus tu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Urusan pusaka tersebut tetap boleh dijalankan, cumanya ia akan menjadi rumit. Kerana tiada penama di akaun tabung haji. Jadi bila dikatakan rumit ini maksud dia akan melibatkan agensi-agensi di luar. Sebagai contoh pejabat agama, pejabat mahkamah tinggi, pejabat mahkamah syariah. Yang inilah waris perlu turun naik. Yang mana saya percaya urusannya bukan makan masa 1-2 hari sahaja. Maka boleh ambil masa berbulan-bulan dan bertahun-tahun semata-mata untuk menguruskan akaun tabung haji saja. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semasa hayat ni ada letakkan penama di akaun tabung haji tuan-tuan dan puan-puan, urusan tuan-tuan dan puan-puan itu boleh selesai dalam tempoh masa 1 hari sahaja. Sebelum akaun tabung haji itu, akaun tabung haji si mati ini, wangnya diagihkan kepada pemegang amanah dan menjadi tanggungjawab si pemegang amanah lah si penama ini untuk membuat agihan secara faraid kepada waris-waris yang lain. Jadi bezanya di situ, sekiranya pemilik akaun ni ada penama, urusannya jadi mudah untuk buat urusan tuntutan pusaka. Sekiranya tiada penama, urusannya boleh dilakukan tapi ia akan menjadi kompleks, ia akan menjadi rumit kerana melibatkan agensi-agensi luar untuk berurusan. Terima kasih Jawab, Cik Fitri. Terjawab. Situ soalan daripada orang lain, bukan saya. Ada yang tanya melalui WhatsApp kan, macam mana pin deposit yang tak ada penama? Jadi ada yang setengah kata memakan, yang ada nama pun kata makan dekat seminggu 2 juga untuk selesaikan. Ini kan pula yang tak ada penama. Urusan kadang-kadang dia kata arwah mak bukannya bubuh banyak pun dalam tu. Dia kata ada lebihan daripada pergi haji, mungkin lepas tu dia dah tak top up, mungkin dalam 500 saja. Jadi itu jadi masalah kat situ. Saya setuju tu Ustaz. Sebenarnya nak tambah lah ya. Ada di kalangan pendeposit tabung haji ni yang mungkin memandang remeh berkenaan isu penamaan ni. Mungkin dalam akaun tabung haji, dalam akaun tabung haji ni 1000 pun tak sampai, tak payahlah letak penama kan. Bukan banyak pun, nak daftar haji pun tak sampai. Jangan fikiran macam itu tuan-tuan puan-puan. Kerana kadang wang tinggalan yang tak sampai 1000 ni jugalah kadang-kadang boleh menimbulkan pergaduhan di kalangan waris-waris. Jadi bukan sebab duit kita banyak atau sikit dalam akaun tabung haji ni, tapi atas rasa tanggungjawab kita untuk memudahkan urusan waris kita di masa akan datang. Jadi saya menyeru juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang telah ada akaun tabung haji untuk membuat semakan penamaan juga untuk akaun tabung haji tuan-tuan dan puan-puan untuk memudahkan urusan waris tuan-tuan dan puan-puan di masa akan datang, insya-Allah.